وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan fiqh muamalat, tajuk Al-Ijarah Muntahiyah Bitamlik dalam pembelian kereta. Jadi saya akan membentangkan dan akan menerangkan pengenalan berkaitan dengan Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Secara dasarnya, ijarah ataupun pajakan adalah satu bentuk kontrak yang dibenarkan di dalam Islam berdasarkan pada keterangan ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara umumnya, ia adalah kontrak pertukaran perkhidmatan dan bayaran pajakan atau kadar sewa. Islam telah membenarkan kontrak pajakan ini untuk memudahkan orang awam yang tidak berhasrat untuk memiliki aset tertentu tetapi perlu untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat daripada penggunaan aset tersebut. Jadi undang-undang Islam membenarkan pajakan aset tertentu dan faedah boleh diperolehi penyewa terhadap pembayaran sewa yang tertentu yang telah dipersetujui. Jadi seperti kontrak yang lain, kontrak ijarah telah memenuhi semua syarat-syarat kontrak yang sah yang ditetapkan oleh syarak, yakni ijarah telah muncul sebagai sebuah kontrak pembiayaan popular di kalangan institusi kewangan Islam. Jadi banyak produk kewangan mereka seperti pembiayaan hartanah, pembiayaan kenderaan, projek, pembiayaan peribadi dan juga berstruktur. Jadi produk-produk ini membolehkan pelanggan untuk memajak aset berdasarkan ijarah dari institusi kewangan Islam yang kemudiannya memiliki ataupun membeli aset berdasarkan ijarah muntahiyah bitamlik ataupun al-ijarah summa al-bai' dan lain-lain lagi. Jadi sekadar itu perkongsian pengenalan ijarah muntahiyah bitamlik dalam pembelian kereta. Seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain berkaitan dengan hukum, rukun-rukun, syarat-syarat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan definisi ijarah. Ijarah atau biasa disebut sebagai penyewaan adalah salah satu fenomena muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Sudah tentu dalam urus niaga, kedua-dua pihak mesti memahami undang-undang dan proses transaksi sehingga status hukumannya sah. Ijarah berasal dari bahasa Arab, yakni al-ajr, yang memiliki makna imbalan atau upah sewa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan pemilikan atas barangan tersebut. Mengikut makna yang mudah difahami, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Sebagai contoh, seseorang yang menjanjikan motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman, hak untuk menggunakan motor tersebut dipindahkan ke bank, tetapi bukan hak miliknya. Setelah pelanggan membayar pinjaman, hak untuk menggunakan motor tersebut dikembalikan kepada pelanggan tersebut. Menurut istilah syarak, ulama mazhab Hanafi mentakrifkan ijarah sebagai kontrak atau akad ke atas sesuatu manfaat dengan bayaran. Manakala ulama mazhab Syafi'i pula mentakrifkannya sebagai suatu akad yang digunakan ke atas manfaat sesuatu yang dimaklumi yang harus dapat digunakan dan menerima pertukaran dengan pembayaran yang diketahui.
Manakala ulama Maliki dan Hambali pula mentakrifkan ijarah sebagai pemindahan milik manfaat sesuatu yang diharuskan dalam jangka masa tertentu dengan pembayaran. Setengah ulama lain mentakrifkan sebagai akad yang memberi milikan manfaat dengan gantian sesuatu, yakni bayaran sewa. Sekian saja dari saya, wallahu a'lam. Nama saya Muhammad Fathi bin Kamaluddin, nombor metrik 059845. Saya akan menghuraikan apakah itu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik iaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan pemilikan, baik dengan hibah ataupun jual beli. Kata gabungan antara ijarah dan tamlik menjadi al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewaan yang disewakannya dengan pilihan perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa, yakni pada saat akhir sewaan. Majma' Fiqh Islami dalam Muktamar kelima telah membahaskan perkara ini. Boleh berlaku, yakni al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ini boleh berlaku pada dua model muamalah. Pertama, jual beli sistem kredit dengan jaminan yang memadai. Kedua, akad sewa dengan memberikan pilihan pada pemilik barang kepada orang yang menyewa setelah menyelesaikan semua jenis kewajipan kreditnya selama masa menyewa. Salah satu dari pertama, menambah waktu sewaan. Kedua, menghentikan akad sewa dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Ketiga, menjual barang yang disewakan dengan harga pasaran ketika berakhirnya masa sewa. Ini semua merupakan nakal daripada Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman, nombor metrik 061766. Baiklah, sekarang saya akan menyambung perbentangan kumpulan saya, iaitu pada hukum ijarah. Jumhur ulama sepakat bahawa ijarah ini merupakan akad yang diperbolehkan oleh syarak dengan adanya dalil Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Baiklah, kita pergi kepada dalil Al-Quran terdahulu. Yang pertama, surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat yang ke-6. Tapi saya tak bacalah ayat Al-Quran tersebut kerana masa tidak mengizinkan. Daripada surah ini, yang menjadikan dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajipan membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, termasuklah semua jenis sewa menyewa. Yang kedua, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-233. Dari dalil di atas menunjukkan bahawa ayat apabila kamu memberikan pembayaran yang patut menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajipan membayar upah secara patut. Yang ketiga, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-26 dan 27. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dalil Al-Sunnah, iaitu yang pertama hadis daripada Aisyah. Hadis ini menunjukkan bahawa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu difahami dari hadis fi'liyah Nabi yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti. Yang kedua, hadis daripada Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upah.
hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu dalil ijma' ulama. Dalam landasan ijma' ulama mengenai disyariatkannya ijarah ini, semua ulama sepakat seorang muslim ini boleh membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahawa semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil yang melarangnya. Ijarah juga merupakan bentuk muamalah yang diperlukan oleh manusia. Oleh sebab itu, syariat Islam ini menghalalkan adanya ijarah. Konsep ijarah merupakan salah satu perkara yang memudahkan dalam hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan kita ini dengan rukun ijarah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Jalil bin Ibrahim, nombor metrik 059346. Rukun ijarah. Rukun ijarah ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, orang yang berakad, sirah, upah dan manfaat yang mengikut kepada pendapat jumhur ulama. Yang pertama, orang yang berakad. Orang atau pihak yang nak melakukan akad dalam ijarah ini mesti ada dua belah pihak, iaitu mu'jir dan musta'jir. Apa mu'jir dan musta'jir itu? Baik, mu'jir ini adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan kepada orang lain, atau juga lebih dikenali sebagai penyewa. Manakala musta'jir pula ialah orang yang menerima upah. Menerima upah dalam melakukan sesuatu perkara dan juga orang yang menyewa sesuatu. Seterusnya sirah. Dalam sirah ini semestinya kena ada ijab dan qabul. Baik. Ijab ini ialah satu pernyataan janji atau penawaran dari pihak yang pertama untuk melakukan sesuatu. Qabul pula iaitu satu pernyataan dari pihak kedua untuk menerima kehendak pihak yang pertama, iaitu setelah adanya ijab. Ianya sama sahaja dengan jual beli. Yang seterusnya, ketiga, upah. Upah ini adalah ujrah yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan, macam gaji, atau juga diambil manfaatnya oleh mu'jir, iaitu bayar sewa. Semestinya jumlah yang nak beri itu mesti tahu secara jelas dan detail oleh kedua-dua belah pihak. Okey, baik, yang keempat, yang terakhir, manfaat. Cara untuk tahu ma'ku alaih, yakni barang mesti jelas manfaatnya, batasan waktunya dan juga jenis pekerjaannya. Contoh, objek yang nak dijadikan ijarah ini mesti bersifat isti'mali, iaitu barang yang boleh dimanfaatkan berulang kali, seperti rumah, bangunan, kenderaan dan seumpama dengannya. Namun, harta yang bersifat istihlaki ni pula, harta yang mudah rosak, macam makanan. Makanan mana boleh? Makanan ni kita tak boleh buat sewa ataupun buku tulis. Tak sah kita buat, tidak sah kita buat ijarah ke atas barang-barang sedemikian. Akhir sekali, manfaat objek ijarah ini mesti tidak bertentangan dengan hukum hakam Islam. Contohnya, kita bagi sewa bangunan untuk tempat maksiat. Kita bagi sewa bangunan untuk tempat berjudi. Ni tak boleh untuk kita lakukan ijarah. Maka tidak sah ijarah ke atas sewa bangunan tersebut. Baik, sekadar itu dulu pembentangan saya tentang rukun ijarah ini. Kita pergi seterusnya, iaitu syarat ijarah. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor matrik 060140. Seterusnya kita sambung kepada syarat-syarat rukun ijarah. Okey, syarat-syarat rukun ijarah. Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat rukun ijarah ianya mengandungi syarat sirah, syarat muajir dan musta'jir dan syarat manfaat dan ujrah. Sebagai penjelasan ringkas kepada syarat rukun tersebut, terdapat beberapa syarat yang telah diletakkan oleh fuqaha. Antaranya, yang pertama, syarat-syarat sirah. Secara umumnya, sirah yang terdiri daripada ijab dan qabul akan diterima sama ada ia berlaku dalam bentuk perkataan yang terus terang, soreh, atau sebaliknya, kinayah. Dan juga perbuatan yang diterima pakai pada kebiasaannya mengikut sebahagian mazhab Maliki dan setengah Syafi'i. Menurut mereka, apa yang penting adalah persetujuan dan keredaan pihak-pihak yang berakad tercapai. Okey, yang kedua, syarat-syarat muajir dan mustajir. Secara umumnya, disyaratkan pihak yang berakad, muajir dan mustajir memiliki kemampuan iaitu berakal dan dapat membezakan baik dan buruk. Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, maka akadnya tidak sah kecuali sudah dapat keizinan dari walinya. Adapun mazhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain iaitu baligh, dengan sebab itu anak kecil walaupun sudah tamyiz dikirakan tidak sah jika belum baligh, dan disyaratkan juga akadnya dilakukan dengan pilihan dan kerelaan diri sendiri oleh kedua-dua pihak. Seterusnya kita pergi kepada syarat yang ketiga iaitu syarat manfaat. Secara umumnya fuqaha menetapkan syarat-syarat bagi manfaat iaitu manfaat mestilah bernilai dengan dalam syarak. Manfaat yang diharuskan oleh syarak diketahui sama ada dari sudut tempoh atau tujuan yang secara tepat mampu menyerahkannya, boleh memberi manfaat kepada penyewanya, kekal selepas penggunaan manfaat, hak milik adalah milik pemberi sewa sepanjang tempoh sewaan dan sebagainya. Okey, syarat yang terakhir iaitu syarat ujrah. Secara umumnya, fuqaha menetapkan syarat ujrah iaitu ujrah mestilah bernilai dalam mata kaca syarak dan mesti diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada ujrah berupa wang tunai ataupun barang dan manfaat. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufiqul Hakim bin Muhammad Zaini, nombor matrik 060852. Seterusnya saya akan menerangkan proses ijarah bertamlik dalam pembelian kereta. Ijarah adalah satu akad pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan ke atas barang itu. Jadi dalam proses melakukan ijarah bertamlik dalam pembelian kereta ini, yang pertama, permohonan pembiayaan ijarah nasabah hendaklah mengajukan pembiayaan ijarah ke mana-mana bank syariah. Yang pertama. Yang kedua, bank syariah akan memberi atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai satu objek ijarah, sama ada dari pembekal, penjualan atau pemilik. Yang ketiga, bank akan menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kemudian, setelah tempoh ijarah berakhir, maka nasabah perlulah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Proses yang keempat adalah apabila bank membeli projek ijarah tersebut, al-bai' wal ijarah. Setelah tempoh ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut akan disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Tetapi apabila bank menyewa objek ijarah tersebut, al-ijarah wal ijarah, setelah tempoh ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut akan dikembalikan oleh bank kepada pembekal, penjual atau pemiliknya. Sekian daripada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama diberi Kuan Azhar bin Fazal Halil. Nama matriks ialah 059948. Jadi insyaAllah pada hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang tajuk utama, iaitu ijarah bitamlik dalam pembelian kereta. Jadi merujuk kepada, tanpa membuang masa merujuk kepada slide yang pertama. Kita akan menerangkan ataupun berkongsi tentang ta'arif ataupun lebih kepada penerangan tentang apa itu ijarah bitamlik. Jadi yang pertamanya, ianya berlaku apabila dua orang iaitu pembeli dan penjual bersepakat untuk meneruskan jual beli ini mengikut atas apa yang dikehendaki oleh keduanya. Ianya berlaku dalam dua keadaan. Yang itu yang pertamanya pinjaman ataupun pembelian. Yang seterusnya ialah pinjaman serta janji untuk pembelian. Kedua perkara ini adalah berbeza kerana apa, yang pertamanya apabila kita hendak membeli kereta, mungkin kita ada duit ketika itu, kita akan melakukan pembelian secara terus. Namun kepada orang-orang yang tidak mampu, mereka akan melakukan ijarah bitamlik dalam pembelian kereta dengan pinjaman serta janji yang untuk pembelian itu. Jadi untuk mengupas lagi, kita akan beralih pula kepada slide yang kedua. Jadi slide yang kedua ialah menerangkan lebih lanjut lagi tentang ijarah bitamlik. Ijarah bitamlik dalam pembelian kereta ini merujuk kepada beberapa aspek, iaitu yang pertama, harga yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Yang seterusnya, waktu yang ditetapkan untuk pemilikan tetap. Maknanya apabila telah bayar dalam masa-masa yang telah ditetapkan, setelah cukup harganya, jadi di situ boleh untuk pembeli itu mendapat pemilikan tetap atas barang yang dipinjam. Begitu. Contoh, ini yang terakhir untuk bagi lebih faham dan lebih mudah untuk kita menelusuri apa itu ijarah bitamlik. Kita berikan contoh situasi. Ianya berlaku apabila sirah akad antara pembeli dan penjual, iaitu akad yang menunjukkan persetujuan pinjaman, iaitu pertama, yang ianya berakhir dengan pemilikan barang yang dipinjam, seperti sebuah kereta yang dipinjam menjadi hak milik atau pemilikan kepada si pembeli. Mesti jadi pemilikan. Kerana apa? Kerana ianya melakukan pinjaman untuk pemilikan tetap ke atas pembeli. Merujuk kepada akad yang telah berlaku dengan perjanjian harga. Penting, harga harga yang dilakukan, yang dipersetujui pada awal perjanjian yang dilakukan, yang patut ditunaikan pada waktu sekian. Maknanya waktu-waktu yang telah ditetapkan. Contoh, pada akhir bulan perlu bayar 500, pada bulan seterusnya 500 sehinggalah harga yang dipersetujui itu telah capai harga yang sepatutnya. Jadi ketika itu pemilikan tetap telah beralih kepada si pembeli. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai isu syariah dalam aplikasi ijarah. Pertama, pemindahan pemilikan di akhir tempoh ijarah dan penentuan kaedah pemindahan pemilikan aset sewaan tersebut kepada penyewa merupakan suatu perkara yang penting, dan dokumen tersebut perlu berasingan daripada dokumen ijarah. Kedua, perubahan dan pembatalan dalam akad. Sebarang perubahan dan pembatalan dalam akad ini perlu dipersetujui antara dua belah pihak yang berakad, melainkan jika ia termasuk dalam perkara keuzuran atau pengecualian yang menyebabkan terbatalnya akad tersebut. Seterusnya, yang ketiga, kos penyelenggaraan dan takaful insuran dalam ijarah. Kos penyelenggaraan utama bagi aset sewaan mesti ditanggung oleh pemilik yang memberi sewaan tersebut, melainkan jika ada dibuktikan bahawa terdapat kecuaian pada pihak penyewa. Yang keempat, kerosakan dan kerugian pada aset ijarah. Jika berlaku kerosakan pada aset ijarah, ia perlu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik aset, kerana
pemilik aset kerana yang memberi sewaan, melainkan jika dapat dibuktikan terdapat kesyukuran di pihak penyewa. Okay, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainul Irfan bin Osman, nombor matrik 059662. Okey, baik. Kesimpulan daripada tajuk kami ialah saya dapat mendefinisikan maksud ijarah ialah satu kontrak yang membawa pemindahan hak milik manfaat dengan bayaran. Manakala maksud ijarah muntahiyah bitamlik ialah sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan baik dengan hibah atau jual beli. Ijarah muntahiyah bitamlik ini dibolehkan sama sekali dalam Islam dan digalakkan jika ia memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Ijarah muntahiyah bitamlik ini bukan sahaja boleh digunakan ketika berjual beli kereta, malah juga boleh digunakan ketika membeli tanah, rumah dan lain-lain lagi. Sekian daripada kami. Andai ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah boleh kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa